Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Sanusi pemimpin berbahaya. Gelombang hijau kekal sehingga pilihan raya negeri. Kelantan ucap terima kasih kepada Anwar bantu selesaikan isu air. Tun Mahathir sedia kembali bersama Muhyiddin. Selepas penafian demi penafian dibuat oleh pihak kerajaan, berhubung tawaran untuk menjalin kerjasama. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menjelaskan perlawanan itu bukanlah dibuat baru-baru ini. Sebaliknya, menurut Abdul Hadi, tawaran yang diajukan kepadanya sebagai wakil kepada PAS untuk menyertai kerajaan dibuat selepas berakhirnya pilihan raya umum ke-15 tahun lalu. Dia juga menegaskan tiada tawaran yang dibuat kepadanya selepas itu. Terdahulu, Abdul Hadi ditanya mengenai perkembangan terbaru berhubung isu perlawanan yang didakwa dibuat pihak kerajaan untuk bekerjasama dengan PAS. Menegaskan sekali lagi kerajaan sekarang bukan kerajaan perpaduan, Abdul Hadi turut menegaskan PAS tidak akan menerima tawaran berkenaan. Sebaliknya, kata bekas Duta Khas Perdana Menteri itu, PAS akan kekal bersama dengan parti pembangkang lain dalam PN serta mengajak parti lain untuk menyertai gabungan berkenaan atas alasan mereka mempunyai kekuatan berbanding yang lain. Abdul Hadi sebelum ini mendakwa dia beberapa kali dihubungi orang tertentu yang menawarkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Dia juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional mendakwa tawaran itu muncul kerana Pakatan Harapan, khususnya PKR menyedari kedudukan mereka tidak kukuh, apatah lagi jumlah kursi Melayu parti berkenaan tidak sebanyak PAS. Bagaimanapun, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menyangka dakwaan tersebut dan meminta Abdul Hadi supaya tidak perasan kononnya ada orang menawarkannya untuk sertai kerajaan perpaduan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno disifatkan sebagai seorang pemimpin berbahaya kerana seringkali mengeluarkan kenyataan berbau hasutan yang boleh mengganggu gugat keamanan negara. Pengerusi Kebangsaan DAP Lim Guan Eng berkata, walaupun Muhammad Sanusi sedar dengan kesalahannya, namun demi kepentingan politik, beliau sanggup mengeluarkan kenyataan hasutan demi untuk menakut-nakutkan rakyat. Menurutnya, sekiranya pemimpin seperti Muhammad Sanusi itu dibiarkan, tidak mustahil dia akan meminda atau memadam hak-hak rakyat pada masa akan datang. Katanya beliau ada sebut bahawa perlembagaan harus dipindah, bermakna beliau sedar apa yang beliau sebut adalah salah. Jika negeri pun beliau nak padamkan, apatah lagi hak-hak rakyat yang asas, saya rasa itu adalah yang amat berbahaya. Jangan mengecam kontrak sosial dan asas yang memberikan kemerdekaan kepada Malaysia dan semua negeri-negeri bersekutu. Saya harap bukan sahaja rakyat Pulau Pinang, tetapi semua rakyat Malaysia yang inginkan keamanan, keselamatan dan kemakmuran kita harus menentang. Kita harus menolak dan menyahkan tindakan bahaya oleh seorang menteri besar yang tidak bertanggungjawab dan sedia menggadaikan apa-apa pun demi modal politik. Pemimpin UMNO menyanggah pendapat bekas Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin bahawa parti itu akan kehilangan lebih 50% sokongan pengundi Melayu dalam 6 pilihan raya negeri yang akan diadakan nanti. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Muhammad Fuad Zarkashi berkata, andaian Khairi bahawa UMNO akan kehilangan 50% undi hanya kerana ahli parti itu telah lama didoktrin anti-DAP tidak berasas. Dakwaan KJ bahawa 50% pengundi UMNO akan beralih undi kepada Perikatan Nasional hanyalah andaian. Alasan KJ ialah ahli UMNO sudah lama didoktrin anti-DAP. Justru mereka tolak saranan Ahmad Maslan supaya mengundi DAP. Andaian KJ tidak kukuh, pemusuhan politik tidak kekal. PAS pernah berkawan dengan DAP, kita tidak dengar pun separuh pengundi PAS lari tinggalkan PAS. Ahli UMNO sudah biasa dengan pendekatan politik yang berubah-ubah. Bahkan UMNO bukan pengamal politik sempit. Sebab itu tidak ada protes besar-besaran apabila MKT memutuskan untuk menyertai kerajaan perpaduan. Terdahulu, Khairi meramalkan UMNO akan hilang separuh sokongan undi Melayu pada PRN akan datang jika tidak menghapuskan persepsi buruk terhadap DAP yang didoktrin sekian lama. Khairi mendakwa kenyataan Ahmad mengenai undi DAP adalah sensitif sehingga mencetuskan kemarahan dan penolakan dalam kalangan ahli parti itu. Menurut Khairi, pandangan dan perasaan orang UMNO bukannya terhadap satu kaum, soal Melayu dan Cina, tetapi terhadap parti DAP itu sendiri yang selamanya didoktrin dalam UMNO sebagai musuh atas sebab-sebab tertentu. Menurut Muhammad Fuad pula, menyertai kerajaan perpaduan bermakna ahli UMNO menerima DAP sebagai rakan kongsi kuasa, ini termasuk mengundi semasa di PRN nanti. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yakin sokongan luar biasa rakyat atau gelombang hijau
yang diperoleh Perikatan Nasional pada Pilihan Raya Umum ke-15 lalu masih utuh dan akan diterjemahkan dalam Pilihan Raya Negeri tidak lama lagi. Katanya beliau percaya sokongan rakyat terhadap PN tidak berganjak walaupun negeri-negeri di bawah pemerintahan parti gabungan itu kini didakwa menerima banyak tekanan dari kerajaan pusat. Katanya prestasi yang disampaikan oleh kerajaan negeri yang kita perintah ini sangat menarik walaupun dalam keadaan yang banyak masalah, terutama melibatkan masalah kewangan yang dinafikan. Perkara sebegini kita sudah pernah alami selama bertahun-tahun, tapi tidak mengapa rakyat memahami permasalahan ini dan kita lihat gelombang itu telah berlaku dalam PRU15. Rakyat ketika itu menolak parti lain dan menyokong kita Perikatan Nasional. Gelombang ini masih ada sehingga hari ini, khususnya dalam kalangan pengundi muda. Dalam pada itu, Abdul Hadi tidak menolak kemungkinan perubahan positif dari segi sokongan yang akan diterima pada PRN akan datang, bukannya hanya berlaku di negeri-negeri di bawah pentadbiran PN. Katanya ia dijangka turut melibatkan beberapa negeri termasuk Selangor. 6 negeri iaitu Selangor, Kelantan, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang dijangka akan mengadakan PRN serentak walaupun tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri di negeri terbabit berbeza. Kerajaan Kelantan merakamkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu membantu menyelesaikan isu air di negeri ini. Exco Kejeraya, Infrastruktur, Pengangkutan dan Utiliti Kelantan, Datuk Azami Muhammad Nur berkata, pertemuan yang berlangsung di Putrajaya pada Khamis memperlihatkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut. Katanya mesyuarat yang diadakan bermula jam 9.30 hingga 11.30 pagi itu turut dihadiri oleh Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob dan beberapa pemimpin negeri yang lain. Menurut beliau, mesyuarat tersebut memberikan fokus kepada perbincangan menyelesaikan isu air di Kelantan. Ujarnya perjumpaan itu turut membincangkan isu bekalan air di Sabah. Kerajaan Negeri Kelantan meminta dana berjumlah 8 bilion ringgit daripada Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan masalah air yang berlarutan di negeri tersebut. Perdana Menteri berkata kerajaan bagaimanapun belum bersetuju dengan angka tersebut dan menegaskan akan meneliti masalah tersebut sebaiknya termasuk dari segi pengurangan kos. Menurutnya aspek pengurusan dan ketelusan juga perlu diambil kira, namun tanggungjawab utama adalah untuk memastikan rakyat memperoleh kemudahan air sesegera mungkin. Tuan Dr. Mahathir Mohamad mengakui beliau kini bersedia bekerjasama dengan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin sekiranya kedua-dua pihak dapat mencapai matlamat yang sama. Kenyataan terbaru beliau itu sekaligus membayangkan kedua-dua bekas Perdana Menteri berkenaan berkemungkinan boleh kembali duduk semeja selepas bermusuhan selama lebih 3 tahun. Menurut laporan media, Tuan Mahathir berkata, usaha untuk memperjuangkan nasib orang Melayu perlu dijadikan antara matlamat utama selain menolak individu yang terpalit dengan isu rasuah dan salah laku jenayah. Tambah Tuan Mahathir, masyarakat Melayu yang berpecah mengikut politik kepartian mengakibatkan parti politik Melayu sukar untuk memperbetulkan sebarang keadaan. Katanya kita hendak adakan kerjasama tetapi matlamat mesti ditentukan. Kita Melayu berpecah jadi banyak parti, kita hilang kuasa. Bila hilang kuasa, kita tidak boleh betulkan keadaan yang merugikan orang Melayu. Sebab itu kita perlu bersatu. Nak ada kerjasama. Tapi matlamat mesti ditentukan. Kalau matlamat yang dijunjung, diutarakan oleh Anwar, saya tak boleh nak kerjasama dengan dia. Pasal dia tak langsung mempedulikan nasib orang Melayu. Bahkan berkenaan dengan agama pun nampak pandangan dia bukanlah pandangan yang diterima oleh orang Melayu. Sebab itu saya tak boleh kerjasama dengan dia. Saya bersedia untuk bekerjasama dengan orang yang faham tentang masalah besar yang dihadapi oleh orang Melayu, yang tidak dihadapi oleh kaum lain. Jadi kalau kita berpecah jadi banyak-banyak parti, kita hilang kuasa. Bila kita hilang kuasa, kita tak boleh betulkan keadaan yang merugikan orang Melayu. Sebab itu kita perlu bersatu. Tetapi siapa yang perlu bersatu? Bukanlah orang yang terlibat dengan rasuah, orang yang dikenakan hukum, jail dan sebagainya. Dengan mereka, kita tak boleh nak ada kerjasama. Parti Bersatu pimpinan Muhyiddin ditubuhkan pada 2016 selepas beliau dan beberapa pemimpin UMNO dipecat daripada parti itu selepas secara terbuka mengkritik isu YMDB. Penubuhan Bersatu dilakukan bersama Tuan Mahathir yang dilantik sebagai pengerusi sebelum parti itu menyertai gabungan politik Pakatan Harapan yang akhirnya berjaya menupaskan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 pada 2018. 2 tahun kemudian, Tuan Mahathir bagaimanapun dipecat daripada Bersatu.
selepas berlaku perubahan kerajaan menerusi langkah Sheraton yang menyaksikan kerajaan PH tumbang dan digantikan dengan kerajaan PN yang dipimpin oleh Muhyiddin. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.